Hai semua, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar Anda semua? Hari ini ada satu info yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Sudah pasti selepas pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia secara rasminya ke-10, banyak berita-berita susulan, terutamanya daripada parti lawan sudah pasti. Bahkan setelah selesai mengangkat sumpah pun, Muhyiddin berani mengeluarkan kenyataan bahwa Perdana Menteri ke-10 Malaysia, beliau sudah mengakui Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Bahkan selepas beliau sudah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin buat kenyataan bahwa Perdana Menteri Malaysia ke-10 perlu menunjukkan keabsahannya sebagai Perdana Menteri ke-10. Dan kenapa beliau boleh menjadi Perdana Menteri ke-10 dan bukti-bukti beliau boleh menjadi Perdana Menteri ke-10. Saya pun pikirlah tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Muhyiddin Yassin buat sedemikian. Sedangkan itu adalah lantikan agung. Istana Negara sudah mengesahkan angkat sumpah di Istana Negara bersama-sama dengan yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Lari Ayatuddin Al-Mustafi Billah Shah. Namun Muhyiddin masih tak puas hati. Jadi macam mana baru Muhyiddin boleh puas hati supaya beliau ini yakin dan percaya Perdana Menteri ke-10 adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya beliau terima kenyataan. Hari ini saya baca daripada satu artikel Syahbudin.com. Ini cabaran besar untuk Muhyiddin Yassin. Ini adalah cabaran besar, kenapa? Sebab setelah Anwar Ibrahim menang dan menjadi Perdana Menteri yang ke-10, bagaimana dengan status Muhyiddin selepas ini? Beranikah Muhyiddin ataupun Mahyadin letak jawatan jika Anwar gagal ditumbangkan 19 Desember nanti? Beranikah Mahyadin letak jawatan jika Anwar gagal ditumbangkan 19 Desember nanti? Artikel daripada Syahbudin.com. Tidak seperti Mahyadin Muhammad Yassin yang bertindak menggantung parlimen melalui pengisytiharan darurat untuk mengelak keabsahannya diuji, Anwar Ibrahim sebaik dilantik sebagai Perdana Menteri tidak menunggu lama untuk menunjukkan kejantanannya dalam hal tersebut. Menyahut cabaran Mahyadin yang sedang lara, kecewa dan mungkin meleleh air liur kerana gagal menuruti jejak Tun Mahathir Mohamad untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, Anwar menegaskan keabsahannya akan segera ditentukan apabila Parlimen mula bersidang pada 19 Desember hadapan. Ini barulah pemimpin yang hebat. Anwar Ibrahim tidak menunggu lama. 19 Desember sudah ditetapkan tarikh. Anwar Ibrahim sudah menetapkan tarikh. Parlimen bersidang pada 19 Desember. Wow, ini pasti mengejutkan. Dan inilah menunjukkan pemimpin ataupun Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak lagi main-main untuk menjadi pemimpin. Bahkan setelah lawan yang kuatnya, yaitu Muhyiddin Yassin, membuat kenyataan tentang beliau perlu menunjukkan keabsahan. Ini jawaban padu daripada Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah yang menunjukkan pemimpin yang berani, pemimpin yang betul-betul committed menjadi pemimpin, dengan menjawab persoalan-persoalan daripada parti lawan dengan cara beliau berkata keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ditentukan apabila Parlimen bersidang pada 19 Desember. Tunggulah kau Muhyiddin Yassin. Mungkin itu adalah ayat untuk penyokong-penyokong Anwar Ibrahim dan juga penyokong Pakatan Harapan. Menurut beliau, undi percaya terhadapnya adalah agenda terawal. Sidang Parlimen akan datang yang mana usul berkenaan akan dibawa oleh pihak kerajaan sendiri. Sebelum Anwar mengangkat sumpah di Istana Negara, Mahyadin tampil mengadakan sidang media mempertikaikan keabsahan pengerusi Pakatan Harapan itu sebagai Perdana Menteri. Beliau seterusnya mencabar Anwar untuk mengemukakan jumlah sokongan yang dimilikinya bagi membuktikan kesahihan pelantikannya itu. Mahyadin sebaliknya yakin beliau telah mendapat majoriti yang mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri dengan mendakwa mendapat sokongan 115 ahli parlimen. Dan demi keyakinan rakyat akan keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri, adalah wajar beliau membuktikan dirinya
mempunyai sokongan majority ahli-ahli Dewan Rakyat, tambah pengurus CPN. Adakah ini menunjukkan Muhyiddin Yassin sedang derhaka kepada Agong? Nah, itu menjadi persoalan saya. Sebab ini adalah lantikan Agong daripada Istana Negara. Ini bukan lantikan daripada Paci-Maci Anwar Ibrahim. Ini bukan lantikan daripada partai politik mana-mana. Ini adalah daripada Istana Negara, mengangkat sumpah di Istana Negara. Dalam hal ini, walaupun Mahyadin telah menghantar sejumlah SD yang didakwa mencukupi untuknya dilantik sebagai Perdana Menteri lagi kepada Istana Negara, tetapi barangkali beliau terlupa bahwa telah berlaku beberapa perubahan sudah pasti itu. Kita boleh lihat di sini Muhyiddin yang yakin akan menjadi Perdana Menteri lagi, namun gagal di saat akhir. Pertama, 10 ahli parlemen BN yang sebelum itu menandatangani SD menyokong beliau telah menarik balik sokongan. Ini menjadikan Mahyadin tidak cukup lagi kursi. Tetapi setelah titah Agong agar dibentuk kerajaan perpaduan, yang Mahyadin sendiri menolaknya, MT UMNO secara sebulat suara memutuskan mereka bersedia menyertai kerajaan perpaduan yang bukan diterajui Perikatan Nasional. Sedangkan PN dan PH boleh bergabung dan membentuk kerajaan perpaduan. Tapi Mahyadin sendiri menolak. Tak fahamkah Mahyadin dengan ayat pendirian UMNO sedia menyertai kerajaan perpaduan yang bukan diterajui Perikatan Nasional? Mungkin 10 orang yang pada mulanya menyokong SD, menandatangani SD untuk Muhyiddin itu mungkin pada mulanya mereka menyokong, tetapi mungkin setelah beberapa aspek ataupun beberapa sebab dan faktor daripada BN UMNO sendiri, mereka menarik sokongan itu. Lagipun terang-terang kenyataan bahwa ayat pendirian UMNO sedia menyertai kerajaan perpaduan yang bukan diterajui Perikatan Nasional. Kalau tak paham, biar saya fahamkan menurut artikel syahbudin.com. Oleh karena hanya ada 2 gabungan yang mendapat kursi terbesar, yaitu Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, maka sudah tentulah salah satu antaranya, keduanya itu layak menerajui kerajaan perpaduan sebagaimana dititahkan Agong. Apabila UMNO memutuskan sedia bersama dengan kerajaan perpaduan yang bukan diterajui Perikatan Nasional, pastilah ia bermaksud BN memilih Pakatan Harapan. Faham ke tidak lagi Mahyadin menurut artikel ini? Kedua pula, GPS di Sarawak turut mengubah pendirian dengan menyerahkan kepada kebijaksanaan Agong menentukan siapa yang layak dilantik sebagai Perdana Menteri. Setelah mereka mendapat bantahan daripada sebahagian penyokongnya ataupun parti komponen dalam GPS yang bimbang dengan pengaruh ekstremisme PAS yang kini lebih besar dalam Perikatan Nasional. Saya boleh lihat ini satu tindakan yang bijak daripada parti komponen GPS. Jadi tonton apa semua, inilah yang berlaku pada ketika ini. Inilah status Mahyadin pada ketika ini. Apapun tonton dan perempuan semua, keberanian Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menguji keabsahannya pada 19 Desember ini, yaitu tidak sampai sebulan selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, memang suatu tindakan berani dan amat terpuji. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Bermakna beliau sudah mempertaruhkan jawatannya dan berisiko kehilangan jawatan Perdana Menteri jika gagal dalam undi percaya itu. Segala-galanya boleh berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Kita menantikan pada 19 Desember ini bagaimana, dan sudah pasti hari ini Perdana Menteri Malaysia kita ke-10 adalah Anwar Ibrahim. 19 Desember kita menantikan persidangan parlimen, dan dengan untuk menguji keabsahan Anwar Ibrahim pada 19 Desember, tidak sampai sebulan pun selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, suatu tindakan yang terpuji. Dan bermakna beliau ini sedia mempertaruhkan jawatannya sebagai Perdana Menteri dan berisiko kehilangan Perdana Menteri jika gagal dalam undi percaya itu. Jadi kita nantikan 19 Desember, apapun Muhyiddin sudah mendapat jawaban daripada Anwar Ibrahim bahwa Anwar Ibrahim ini bersedia untuk menunjukkan keabsahannya pada 19 Desember. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk episode seterusnya politik di Malaysia.